Semua kena hujan, saya pun kena duduk dalam hujan. Baik. Ternyata hari ini ramai di Ampang, di sebelahnya Pandan pun ada. Terima kasih. Sudah kalau tengok Melaka pun ada. Balik mengundi. Sudah, no, remember. You belum lihat perkembangan ini dah banyak tahun. Maknanya sekarang rakyat sudah bangkit. Bila rakyat bangkit, kekuatan rakyat itu yang menentukan. Bukan elit politik UMNO PAS bersatu. No more. Bukan pengkhianat di Ampang. Mana mungkin rakyat begini dalam hujan, panas terik, susah payah, dari kalangan yang miskin, bagi sokongan kepada kamu, kemudian kamu khianat balik kepada rakyat, humbalkan pengkhianat. Muka tak malu. Ingat, pengkhianat ini menjatuhkan mandat rakyat. You pilih dulu siapa? Keadilan, harapan, kemudian khianat kerana nak pertahankan jawatan. Jangan bagi undi kepada pengkhianat. Biar dia duk rayu kat tepi jalan ni. Baru dia tahu. Dulu bukan main bye-bye Anwar. Baik. Tapi untuk apa kita buat perubahan? Dulu kita cuba. Kita dah cuba 2018. Saya masa itu istirahat di Sungai. Sekarang kawan saya istirahat di Kajang. Ingat. Jangan naya orang. Bila ada kuasa, jangan kuasa masuk kepala. Jangan sombong, angkuh, zalim. Dulu kamu zalim kepada kamu, saya tak zalim balik kepada kamu. Tetapi fakta undang-undang menghukum kamu dan selamatlah kamu di Kajang. Ya. Ini maknanya apa? Negara ini mesti tegak atas rule of law. Ya, hukum. Negara hukum. Kawan, dia tak nampak. Jauh. Saya jauh dengan Rodiah yang susah hati. Baik. Negara hukum ni maknanya ikut undang-undang. Baik. Sekarang tak nampak? Ini nampak? Wah, Ampang ni melampau arah saya macam-macam. Tapi tak apa, sebab saya kalau jadi pemimpin, bukan rakyat jadi hamba, saya jadi wakil rakyat. Belum apa-apa dah arah dah, duduk sini, pergi sini. Melampau Ampang. Sudah. Sebab itu kita kena mula dengan peraturan, dengan governance. Tak boleh kerajaan ini, pemimpin-pemimpin elit politik
buat sesuka hati. Mengapa negara ini rosak? Baik, terima kasih. Dulu ada tengah bumi. Tak kuat ya. Tak kuat. Baik. Okey. Dah duduk dah. Okey. Baik. Negara ini rosak. Negara ini kaya. Rakyat pelbagai kaum mampu mengangkat. Ada kelapa sawit, ada bala, ada industri, ada services industri, ada pelancongan. Hasilnya banyak, tetapi disakau. Maknanya negara tak mungkin naik kaya seperti mana sekalipun. Sebaik negara itu ada pemimpin yang sakau, tak cukup wang. Sebab itu saya selalu mengingatkan apa Mahatma Gandhi sebut. Ingat ya. The world, dunia, enough for every man's need. Tetapi tak cukup, never enough for everyone's greed. Ini pemimpin tang susah payah air kosong. Rodia. Ya, apa Gandhi kata? Cukup untuk keperluan semua manusia, tapi tak mungkin cukup untuk memenuhi tamak haloba semua golongan yang tamak haloba. Ingat, maknanya enough for every man's need will never enough for every man's greed. Contoh pemimpin Malaysia dengan 1 MDB, masa Najib, masa Mahyudin, DNB dan 5G. Berapa kos? 17.8 bilion ringgit. Ada tanda? Tidak ada. Siapa dapat? Tak tahu. Semua clouded in secrecy untuk memudahkan sakau. PKP paling lama di dunia. Oleh siapa Perdana Menteri? Siapa Menteri Kesihatan? Sebab itu tadi saya gasak di Sungai Buloh petang tadi. Oh, senang-senang lupa. Berapa wang vaksin? Berapa kos vaksin? Mana report? Mana MySejahtera? Jadi apa? Ini dengan rakyat bodoh. Sebagian mungkin bodoh, tapi rakyat ampang, faham dan tahu. Saya selalu sebut apa yang dikatakan wisdom of the masses. Kalau rakyat tu ada pencerahan, dia tahu hak dia tahu dia dipermainkan, dia tahu bahawa ada pemimpin yang amanah, ada pemimpin yang khianat. Kamu gunalah urutan, kamu gunalah wang, kamu gunalah tipu helah dan fitnah, tetapi rakyat yang sedar akan bangkit menendang kamu keluar daripada kuasa. Saudara sebut saja agensi Bumi Putra, Mara sakau, Buat UiTM sakau, Felda sakau, Felkra sakau, LCS kapal sakau, helikopter sakau. Yang tak sakau apa? Semuanya sakau. Dan kita berada, anak muda bawa bendera Perikatan Nasional. Ada pelepas kata, inilah cara yang bersih. Allahu Akbar. Ini pah ini pun. Nah, ini bukan pas Tuguni Aziz. Ini bukan pas Adelno. Ini pas Hadi Awang. Ya. Dia kata tak boleh sokong Anwar kerana Anwar gagal 8 tahun Menteri Kewangan. Yang berjaya siapa? Tugu Zafrul. Sebab Tugu Zafrul naikkan judi daripada 8 sampai 22. Hadi baca balik kitab kamu tu. Ya. Bila kita tanya, diam. Bagaimana boleh pas hidup Islam,
UMNO, hidup Melayu. Bersatu, ketuanan Melayu. Kemudian judi naik daripada 8 sehingga 22. Dan dia tak rasa susah. Datang Ampang, sokong Perikatan Nasional. Allahu Akbar. Allahu Akbar apa? Kena faham ini. Kemudian dia tuduh ni ketua PAS Perak. Ketua PAS Perak, apa nama dia? Aku tak nak beritahu. Dia kata Anwar tak boleh disokong sebab DAP sokong dia. Dan DAP itu komunis. Adakah boleh kita orang Islam senang-senang tuduh orang? Cina ini rakyat kita. Saya Melayu, warna pun Melayu, bahasa Melayu, budaya Melayu. Tetapi saya tidak pernah diajar oleh Islam untuk hina kaum lain, untuk fitnah kaum lain. Apa? Manis respect. Ini dia katakan humanity. Islam itu karamah insaniyah, angkat darjat. Sebab itu kita tahu dalam agama, bila Bilal itu apa? Black Ethiopian atau African slave. Bila sahabat-sahabat panggil dia Yabda Sauda, hai anak orang perempuan kulit hitam. Kalau tak salah Abu Dhar Al-Ghifari panggil. Rasulullah tegur dengan keras dan anggap Bilal itu ahli baiti, ahli keluarga aku. Itu dia faham Islam untuk angkat darjat manusia. Ini dia suruh kita benci Cina. Siapa rasuah? Cina. Hadi kita. Yang Melayu duduk sakau beli-beliau tu. Saya tak kira kaum. Kamu rasuah Melayu, tangkap, hantar ke Kajang. Cina rasuah, tangkap, hantar ke Sungai Buloh. India pun ada. Tengok India. You tengok poverty, kemiskinan di tanah Melayu, in Malaya. Report EPU, Economic Planning Unit. Apa dia kata? Paling ramai miskin di tanah Melayu ini orang Melayu. Tapi pemimpin-pemimpin Melayu kaya raya. Rakyat Melayu miskin. Kita menang dengan slogan hidup Melayu. Hidup otak engkau, kamu yang naik. Ya. Tetapi dalam yang miskin Melayu ini, kita juga harus tahu yang paling miskin, yang termiskin di tanah Melayu adalah etnik India dan orang asli. Saya nak tanya orang Melayu yang ada, kalau saya jadi ketua, bukan kalau, bila insyaAllah, saudara nak saya ketepikan orang India yang miskin? Kerana saya tak pedulikan nasib orang asli? Ya, kerana saya jadi ketua, contoh orang Melayu yang baik, contoh Islam yang baik, supaya orang lain bukan Melayu tengok orang Islam ini, wah, orang Islam ini baik, adil, tak curi, tak sakau dan jaga semua orang. Ini yang dikatakan, ya, dalam Quran disebut ini. Jangan ingat, ini sebut janji Al-Quran. Bila kita jadi contoh ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Apa dia? Jadikan umat ini umat yang seimbang, yang sederhana, balanced community, spiritual material, iman, ilmu, akal, kalbu, dunia, akhirat, duniawi, ukhrawi. Hujan. Tak apa hujan, apa hujan. It's okay. Tengok, bila saya sayang rakyat sayang. Bila ketua sakau duit rakyat tendang dia. Baik, apa dia ummatan wasata? Umat yang seimbang, umat yang maintain equilibrium, man and nature. Manusia itu Allah jadikan supaya sederhana dan adil. Kalau betul dia jadi begitu, Quran janjikan syuhada'a 'alan nas, contoh bagi manusia semuanya.
Saya nak begitu. Kalau bagi saya jadi ketua, saya nak adil bagi semua. Saya nak hentikan curi, rasuah, zalim kepada sesiapa. Saya tak kira. Rakyat saya. Saya nak jaga orang Melayu kerana saya Melayu dan negara ini ada sejarah Melayunya dan majoriti Melayunya. Tapi saya nak pastikan orang Kristian, orang Hindu, orang Buddha, semua ini menganggap kita ini boleh dipercayai dan dia boleh kasih kepada kita dan kita kasih kepada mereka. Jadi contoh bagi manusia lain. Ya. Ini dakwah kita orang faham, orang faham tak faham. Baik, kamu faham, kita orang faham tak faham. Baik. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Dan Nabi Muhammad SAW di kemudian akan jadi saksi buat kita. Jadi bila saya cakap soal justice, eradicate poverty, ini bukan political slogan. Ini dari hati nurani, dari dhamir, keyakinan kita. Nak jadi pemimpin politik ini mesti ada perasaan prihatin kepada rakyat. Dan ini malangnya hilang di negara kita. Ya, tak ada malu. Tengok satu Perdana Menteri kes bilion sakau. Simpan di rumah ratus juta. Belian. Ya, tapi ada lagi bosku. Ya, apa? Mana nilai? Apa values? Apa ethics? Apa sense of justice? Apa honor and integrity dan maruah? Kena jaga ini. Kemudian itu dulu satu kes. Sekarang masa Muhyiddin Perdana Menteri, darurat, tak payah ada parlimen, buat apa-apa tak boleh soal, kontrol semua. Kemudian yang lebih penting daripada itu, tak payah tender, 580 bilion ringgit projek diluluskan, buat jalan, buat macam-macam. Tak payah tender, maknanya tak ada soal, no accountability, no transparency. Boleh sakau sebanyak mungkin, siapa betul. Dia kata, oh saya tak ambil, saya tak peduli kamu kata ambil tak ambil. Tetapi projek itu diluluskan ratus juta, bilion ringgit, no tender, no transparency, no accountability. Sebab tu saya kata orang macam ni tak boleh dipercayai. Gunalah Melayu ke Islam, saya tak percaya. You pemimpin, you kena accountable. Anda ikut PAS, ikut PAS. PAS kata apa? Tak payah. Istiarah harta pun tak payah. Bodoh punya kerja. Pasal apa kita ni istiarah harta? Rafizi mencadangkan semua calon istiarah harta. Saya kata buat apa pun dah istiarah. Tetapi ada logiknya, ada rasionalnya. Apa dia? Supaya semua rakyat tahu. Kemudian kalau bukan kalau, bila insya-Allah jadi Perdana Menteri. Okey. Kemudian 3 tahun saya ada 30 bilion. Ataupun 30 juta tambah. Nurul Izzah dapat 5 juta. Anak-anak lain 5. Orang boleh tanya. Sebab itu istiharah harta itu penting. Hadi awang, please understand. If you don't understand, jangan bertanding lagi calon parlimen. Sebab kamu kata tak payah hadir parlimen. Parlimen bukan sekolah. Tu pun ya betul. Ini maknanya bila agama digunakan untuk melemahkan daya kritis, daya memikir. Ini jadinya. Tapi alhamdulillah hari ini 7 profesor utama Melayu bagi sokongan. Ya luar biasa. Ada yang masih bertugas. Saya salute, inilah profesor yang ada keberanian menletakkan pendirian mereka, bukan seperti Profesor Kang Ko. Baik. Saya kata 5. Terima kasih. Macam mana saya tak rasa.
You dah. Ni yang ketawa Rodiah Jack Anwar sebab jadi calon. Dia ini, Rodiah ni dengan Azizah dengan saya, is like my sister. Berjuang lama, mengharum, semua kerja, ya, betul. Dan kemudian setia dengan parti. Orang macam ni saya yakin buat apa-apa. Hari itu hampir-hampir saya tak jadikan calon, dia masih setia. Ya. Ampang ni tengok, ultimate ketua cabang, kita bagi jadi calon, dia kerja dan kerja juga. Hans Isaac yang kerja lama dengan jentera dia apa Ampang? Kami budak Ampang. Budak apa untuk tua apa dah? Tak jadi calon, tengok dia kerja macam mana. Pergi merata negeri. Aflin Syauqi bertanding. Ya. Bertanding di mana? Setiap Wangsa. Kalah lah tu. Tapi tidak menjejaskan kerana dia masuk untuk berjuang. Beberapa hari yang sudah selawat di Tambun, dia bawa sekali. Yang lain saya tak terkejut. Dia bawa Awi. Awi yang selama ini menjadi juru cakap UMNO, kata naik atas petang, saya sokong Anwar. Jadi saya kata ke Awi, terima kasih. Jadi dia pun senyum. Bagus. Tak apalah dulu. Ramai yang diampai hantar ni pun ramai yang ampai dulu, saya tahu. Ini yang belakang-belakang UMNO dulu pun ada. Tapi itu dulu. Dulu yang menyokong Zuraidah, ya. Dulu. Baik. Siapa lagi? Ada. Bila saya sebut ni dia lari. Baik, okey. Tapi saya syukur, maknanya ini dia kekuatan parti kita. Kita lalui, tapi istiqamah, jangan kianat, jangan keluar daripada rel. Ini yang dia katakan istiqamah. Baik, saya balik pada soal tadi Sakau ni. Saudara, kes yang saya cerita beberapa hari yang lalu, seorang menteri jatuh helikopter, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian baru kita tahu, bergaduh bini dia dengan mak dia. Isteri dia gaduh dengan mak mentua pasal harta. Ya. Kemudian dokumen mahkamah, saham, balak, tanah, hotel, harta dalam negara, luar negara, 2 bilion ringgit. Kalau ada ahli UMNO yang tak terkesan dengan sini, you ada otak punya problem. Worse, you punya hati tak tersentuh, tak terdentik. Is something wrong with your heart. Ini yang Elvis Presley kata, cause you have a wooden heart. Tahu lagu Elvis Presley, orang tak tahu mudah-mudahan. Nyanyi ni kerja Aflin Ultimate, bukan kerja saya. Acting kerja Hans Isaac. Jadi semua kita bagi-bagi tugas. Kalau ke saya start nyanyi, Ultimate tak ada kerja. Baik. Imagine one minister, one UMNO minister boleh. Saya tahu Ampang orang putih dia kata tak ada standard. Sebab tu tadi saya cakap transparency dia anggur, accountability dia anggur. Orang Ampang tu standard dia. Dia tak faham tak apa, tapi bunyi sedap. Baik. Seorang menteri UMNO ada 2 bilion ringgit. Itu yang kita tahu kerana kes itu terbongkar di mahkamah. Kalau tidak terbongkar, kita tidak tahu. Jadi mana dia maruah Melayu ini? Kamu angkat menteri, kamu angkat pemimpin yang untuk membela nasib kamu,
yang berjuang atas nama orang Melayu, yang kata hidup Melayu, yang tuduh saya ini khianat pada orang Melayu, yang tuduh saya ini khianat kerana baik dengan DAP, kamu sebenarnya perompak kelas nombor 1. Sebab tu saya suka dengan lagu Ultimate ni. Memang dia chorus dia sudah mana panjang. Baik saudara, baju saya dah basah. Tapi saya tak sampai hati. Tengok you basah, saya tak basah. Okey. Satu contoh menteri begitu rupa. Sebelum tu Najib, kemudian isteri dia tender nak buat sekolah elektrik, solar. Bayangkan, I cannot take it. Ya. Orang kata, oh, personal. What personal? You buat untuk sekolah orang miskin, sekolah luar bandar, sekolah daif di Sarawak, you boleh ambil 180 juta. Dulu ingat soal submarine daripada Perancis. Saya tanya di parlimen pasal rasuah. Dia bukan rasuah, commission 100 million euro. Masa itu 320 juta ringgit. Saya kata, pasal apa nak bagi commission sampai 320 juta? Buatlah training untuk tentera. Tak ada jawab. Sekarang ini umpamanya minggu lalu, seorang general yang masih bertugas, bukan general besar. Tadi di Sungai Buloh, sahabat saya, mantan Panglima Tentera Darat ada atas pentas tadi. Panglima Tentera Darat yang fed up dengan penipuan yang berlaku sekarang di dalam tentera. Baik. Jangan bagi tahu, dia kata, Anwar, lebih serius. LCS yang Rafizi bangkitkan, 1MDB, macam-macam skandal, helikopter dan semua kita dah tahu. Tetapi ada yang lebih teruk dari itu. Saya kata, apa itu? Kita latihan sekarang, ada senapang, peluru tak ada. Yeah, this is Malaysia, I tell you, this is Malaysia. Apa dah jadi negara kita ini? Ada Mahidin tolong selesaikan dulu. Ada Ismail tolong selesaikan. Latihan tentera, ada senapang, dia bertengok pum, angin. Dan tu dia kata, oh Allah, saya pun terkejut. Dia kata, jangan terkejut. Ada lagi, apa dia lagi? Ada tentera yang dipaksa atau terpaksa guna wang sendiri buat uniform tentera. Saudara, ini sebab tu saya kata, pas di kawan saya lama, saya sedih sampai tak ambil tahu langsung hari ini. Dia kata ini bersih. Ni, apa moto Perikatan Nasional? Bersih. Bersih. Ni, sapu bersih. Apa dia moto dia? Apa dia? Dulu ingat pilihan raya 2013, saya kata dia sapu. Bukan pakai sapu ni lah, dia pakai vacuum cleaner. Habis, habuk pun tak ada. Inilah dia. Baik, jadi kita nak kena buat apa? Kita kena kuasa rakyat. Oh, dia kata, Anwar Perdana Menteri tepi. Tu saya jawab, tepi tak apa. Aku tepi, aku tak jadi Perdana Menteri yang curi duit rakyat. Aku tak jual maruah aku. Kalau jadi nak jadi Perdana Menteri, tahu sudah sebelum Mai Sabri saya kan. You tahu dah ada orang sign semua. Tapi saya tak mau buat agreement. Saya tak mau. Tapi siapa yang tak mau jadi Perdana Menteri? No. Tapi saya gadai maruah. Seorang yang curi berbilion, saya nak lepaskan. Orang ampang yang curi motorkar, curi motosikal, masuk lokap, masuk jail. Adil ke macam tu? Jadi sebab itu saudara, saya kata, kita pegang pada prinsip. Ada hikmahnya Allah atur begitu. Saya tak payah nak jadi Perdana Menteri dengan mengharapkan dukungan mereka. Saya serah kepada rakyat memutuskan 19 hari. Kalau rakyat putuskan menang Rodiah di Ampang dengan bergaya, menang Rafizi di Pandan, menang
kalahkan pengkhianat di Gombak. Maka ada harapan untuk kita meningkat. Dan tentunya menang Anwar di Tambun. Ada sampai sesuatu Tambun tolong. Boleh telefon bagi tahu kesian Anwar. Rodiah suruh mesti datang Ampang. Kita aku Tambun tak pergi lagi ni. Tapi tengok sayang ke Rodiah lebih daripada sayang. Karena kita tahu kualiti pimpinan kita. Ya. Dan kita sedih kerana yang khianat itu di kalangan kita dulu. Baik. Jadi itu langkah pertama kita. Yang kedua, saudara, di negara ini isu ekonomi tidak dipedulikan. Sebab itu pelaburan tak dibawa masuk. Sebab itu harga barang terus naik. Gaji tak naik. Menteri dia tambah jadi 70. Gaji seorang menteri 70,000. Sebab tu saya kata, saya insya-Allah 20 bulan kalau angkat sumpah, menteri dikurangkan. Gaji menteri dikurangkan. Perdana Menteri tak boleh ambil gaji. Mail pun dengar. Mail tengok dalam YouTube, dia tengok sebenarnya. Dalam YouTube dia sebut Anwar akan turunkan jumlah menteri. Dia pun umum semalam. Saya akan turun. Mail, yang bertahun kau tak turun bersama. Masa ada kuasa, tambah. Ada problem, tambah. Ya, tak boleh macam tu. Jadi ini insya-Allah kita lakukan. Baik, lepas itu kita tumpu masalah ekonomi. Kita kenal sekarang di Amerika, di Eropah, di China, di India, Indonesia dan sahabat saya Turki, Iraq, Qatar, negeri Arab. Kita gunakan konteks itu, bawa pelabur, angkat balik ekonomi Malaysia ini. Untuk anak-anak muda, fokus program digitalization, artificial intelligence, bagi mereka pendedahan yang secukupnya. Sama ada dia boleh kerja di pejabat, dia boleh di rumah. Jadi peluang pekerjaan itu lebih luas lagi dan tidak terkedah oleh pemimpin-pemimpin UMNO dan Bersatu dan PAS. Jadi ada program-program ini. Dan saya dah cadangkan di beberapa tempat lain, bagaimana boleh kita turunkan harga makanan, termasuk harga minyak mentah. Ya. Jadi boleh. Ini telur tak ada seorang tahu. 70 menteri, gaji RM70,000 sebulan, tapi tak ada telur. Saya tahu, you memang nak dengar yang itu. You dah dengar dalam YouTube, you sengaja nak suruh ulang. Saya maksud telur ayam, telur itik. Ya, yang you maksud, you jawab sendiri. Baik, jadi ekonomi. Kita kena fokus ekonomi. Kalau tidak, rakyat miskin. Kalau kita stop sakau, bangunkan ekonomi, saya percaya dalam beberapa tahun Malaysia boleh diangkat sebagai gergasi. Tapi syaratnya kita kena menang Ampang dengan bergaya. Tak boleh satu undi pun silap. Kena pastikan semua ada. Dan undi dengan betul, sebab kita logo kita mudah betul. Saya pun pening. Tapi tak apalah. Sebab orang cerdik. Undi Rodiam. Undi, dan saya percaya, kenal dia, tahu rekod kerja dia, tahu kepetahan dia. Kadang-kadang degil juga. Tapi saya yakin dengan semangat daya juang dia. Maka berilah sokongan. Boleh? 19, you kata boleh. 19 hari bulan saya nak tengok televisyen, nak tengok keputusan macam mana Ampang ni. Reformasi. Lawan
melawan sampai membujur lalu melintang.